Assalamualaikum, selamat pagi dan salam Malaysia Madani. Bersama saya Lydia Yusrina Abdul Ilyas dalam Berita Pagi Sarawak, edisi Sabtu 14 September 2024. Sarawak akan meneroka teknologi baharu penggunaan tenaga elektrik. Premier Datuk Petinggi Tan Sri Abang Joharitun Openg berkata elektrik tanpa wayar itu akan berfungsi seperti Wi-Fi internet iaitu tanpa wayar. Kalau ini berlaku, kita terpaksa merangka undang-undang yang relevan dengan keadaan semasa. Bermaknanya, kalau daripada undang-undang tenaga, kita terpaksa meminda, mengambil kira teknologi baru yang digunakan. Kalau tidak, apa yang berlaku, tenaga transfer ini ilegal. Justru Datuk Petinggi Abang Johari mahu Badan Perundangan mengkaji mekanisme peralihan kuasa itu kepada undang-undang baharu negara. Ia penting bagi melindungi pengguna dari kecurian kuasa. Beliau berkata demikian kepada pemberita di Kuching. Masyarakat perlu disedarkan mengenai kepentingan anak-anak perempuan menamatkan pendidikan dan tidak terlibat dengan aktiviti berisiko yang boleh menyebabkan kehamilan remaja. Katanya ia penting supaya potensi diri dapat dicapai, seterusnya membolehkan mereka mendapat pekerjaan yang akan melindungi diri mereka daripada kemiskinan pada masa depan. Risiko perkahwinan bawah umur dan kehamilan remaja termasuk isu kesihatan dan kemiskinan juga perlu dijelaskan kepada masyarakat. Beliau berkata demikian selepas menerima kunjungan hormat Persatuan Wanita untuk Wanita Sarawak SWWS di pejabatnya di Kuching. Kunjungan itu bagi memaklumkan mengenai siri dialog anjuran SWWS yang membincangkan pandangan mengenai perkahwinan bawah umur dalam komuniti. Laporan hasil dialog melibatkan masyarakat pelbagai latar belakang itu akan dikaji untuk mencari penyelesaian bagi menangani isu perkahwinan bawah umur. 2 siri dialog sudah dibuat tahun ini dan 4 lagi tahun depan di Sri Aman, Kapit, Miri, Long Lama dan Lawas. Hasil dialog akan dibentang pada awal tahun 2026. Anak Sarawak hasil perkahwinan campur diminta memohon pengiktirafan status penduduk asal atau Bumiputera. Timbalan Menteri Pengangkutan Datuk Henry Harry Jinip berkata ramai yang didapati belum membuat permohonan, khususnya mereka yang tinggal di luar bandar. Katanya ketua masyarakat dan ketua kaum kini bergerak ke setiap pelosok kawasan untuk memberi taklimat mengenai perkara tersebut. This sijil sama juga dengan surat beranak. It's very important sijil because it will tell you, the way you move forward from there. Dari segi hak milik tanah NCR, satu, kedua kemudahan-kemudahan yang diberikan kepada Bumiputera, mereka juga akan menikmati in term of OSB dan sebagainya. Beliau berkata demikian selepas menyerahkan sijil pengiktirafan status Bumiputera kepada 43 penerima di Bau. Jelasnya setakat ini 85 penduduk daripada 160 pemohon di kawasan Tasik Biru telah menerima sijil pengiktirafan tersebut. Dalam pada itu, pemohon yang berjaya menyifatkan sijil pengiktirafan tersebut sesuatu yang sangat berharga. Ia dapat mengubah nasib mereka serta untuk mendapatkan hak yang diperjuangkan selama ini. Lucy Lee yang berasal daripada kampung Upper Singai dan berketurunan Bidayu Cina menzahirkan rasa gembira kerana setelah 53 tahun, beliau kini berstatus Bumiputera. Perancangan saya banyak sebab tanah yang mak saya bagikan saya semuanya setengah tergantung. Ada pemilikan. Ada pemilikan. Sebelum saya menjadi Bumiputera, namanya di atas nama suami. So sekarang saya akan pindah sendiri. Perasaan sama turut dizahirkan seorang lagi penerima, Catherine Low. Nasihat saya, sesiapa yang belum dapat lagi sijil, sesiapa yang belum lagi berstatus Bumiputera, silakan buat apa yang macam kami buat ini.
Bagi saya sungguh gembira, saya sungguh-sungguh happy saya dah dapat ini. Selaras dengan tarikh kuat kuasa Ordinan Tafsiran Pindaan 2022 pada 1 November 2023 oleh Kerajaan Sarawak, permohonan untuk diiktiraf sebagai Bumi Putera Sarawak boleh dilakukan di mana-mana pejabat daerah atau pejabat daerah kecil seluruh negeri. Angkatan Tentera Malaysia ATM akan mengkaji sistem yang dilaksanakan oleh Sarawak untuk diaplikasi dalam pengambilan graduan melalui skim khas Angkatan Tentera. Asisten Ketua Staf Perkhidmatan Anggota Markas Angkatan Tentera Malaysia, Major Jeneral Datuk Muhammad Nizam Jaafar berkata, ini terutama melibatkan anggota yang kembali berkhidmat dalam perkhidmatan awam negeri. Sarawak telah mengamalkan, telah mempraktikkan membayar PTPTN semula kepada mereka yang masuk pada servis Sarawak. Kami juga melihat sistem yang sama. Menteri Pertahanan telah mengumumkan untuk mula tahun depan untuk mengambil sekurang-kurangnya 100 orang graduan untuk masuk skim khas Angkatan Tentera, dan kita melihat bagaimana Sarawak boleh buat skim tersebut untuk kita implementkan dalam ATM. Menurut beliau, perkara tersebut dicadangkan oleh Yang di-Pertuan Negeri Sarawak Tun Pehen Sri Wan Junaidi Tuanku Jaafar semasa kunjungan hormat oleh pihaknya di Astana Negeri Kuching. Kunjungan hormat itu antara lain bagi memaklumkan tugas-tugas beliau yang mengawal selia istiadat dan protokol ATM bagi meneruskan sokongan kepada Kerajaan Sarawak melalui Medan Timur. Turut dibincangkan isu semasa berkaitan perpaduan dan Perjanjian Malaysia 1963. Sarawak Forestry Corporation SFC mengingatkan orang ramai agar tidak membuat spekulasi mengenai operasi bersepadu yang dijalankan bersama beberapa agensi di Taman Negara Similajau. SFC dalam kenyataan media berkata operasi tersebut bagi menangani isu pencerobohan di Taman Negara tersebut yang telah berlarutan sejak 2004. Menurut SFC, pada tahun tersebut berlaku pencerobohan seperti pembalakan haram, aktiviti penerokaan untuk tujuan pertanian, mendirikan struktur haram termasuk menetap dalam kawasan Taman Negara Similajau oleh warga asing yang bekerja di ladang sawit. Oleh itu, operasi yang dijalankan adalah untuk mengusir penceroboh yang menduduki Taman Negara itu setelah mendapat waran daripada mahkamah. Tindakan itu juga berpandukan bidang kuasa sedia ada menerusi Ordinan Taman Negara dan Rizab Alam Semula Jadi 1998. Walau bagaimanapun, menurut SFC, terdapat spekulasi daripada pihak tertentu yang cuba mencari pengaruh dan sokongan masyarakat tempatan yang menuduh kerajaan bertindak tanpa peri kemanusiaan dengan mengusir penduduk di kawasan tersebut. Taman Negara Similajau berkeluasan 7,064 hektar telah diwartakan pada tahun 1976, manakala Taman Negara Similajau Sambungan 1 diwartakan pada 17 Februari 2000. Persempadanan telah dilaksana dan diperakui Jabatan Tanah dan Survey pada 2018. Berita pagi Sarawak berakhir di sini. Malaysia Madani Jiwa Merdeka ikuti Stadium RTM selepas ini untuk perkembangan sukan tanah air dan antarabangsa.